He is with us all. Can't you hear his call? Ooh, Allah, don't go far at all. Just look inside your soul. Ooh, Allah, he is with us all. Can't you hear his call? Ooh, Allah, don't go far at all. Just look inside your soul. Ooh, Allah. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Bersama Faiz Haji Osman dalam Ekspresi IKIM FM, Isnin hingga Jumaat 10 malam hingga 2 pagi, eksklusif hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah fa in tawallaw faqul hasbiyallah faqul hasbiyallahu la ilaha illahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan
lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling daripada keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan dari orang mukmin kedukaan dunia, niscaya Allah akan melapangkan dia dari satu kedukaan, dari segala kedukaan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang susah, niscaya Allah akan memudahkan atasnya dalam dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi rahsia seorang Islam, niscaya Allah menutupinya dalam dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu dalam usaha menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya satu jalan kepada syurga. Dan tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan diturunkan ke atas perhimpunan mereka itu ketenangan, dan diliputi mereka itu oleh rahmat, dan dilingkungi mereka itu oleh malaikat. Dan Allah menyebut mereka kepada orang yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nisabnya, yakni keturunannya. Riwayat Muslim. Tanya dari jubin kehambaan agar rata sujadah dihamparkan. Tajammu bersimpu siang dan tiada lama, tiadalah baru. Teguhlah iman di dalam diri, suci hati, hidup berseri ketakwaan. Semuanya di Ikim FM, pilihan utama anda. Yang satu yang setia bersamaku, dikala ku jatuh ku bangkit bersamamu. Ku tahu ku adamu di sisiku selalu.
Pilihan sama anda Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam semua rakan-rakan saya pendengar setia IKIM FM. Kembali bertemu saya Faiz Haji Osman dan saya Hadari. Kalau semalam Hadari seorang-seorang ni dengan saya. Alhamdulillah, terima kasih Faiz sebab hadir hari ni. Ya, terima kasih juga sebab ganti saya semalam Alhamdulillah. Okay. Apapun insya-Allah kejap lagi kita akan ikuti bicara bersama menerusi Maulid at IKIM FM bersama dengan Ustaz Muhadir Haji Chul. InsyaAllah bicara kita pada malam ini berkenaan dengan kenali dan ziarahi penghuni-penghuni mulia Jannatul Baqi'. Kita akan dengarkan bicara selepas ni, Hadari. Okey, insyaAllah hanya di IKIM FM. Pilihan utama anda. Kita juga sama-sama ikuti nanti. Ya. Bersama dengarkan tugas kita yang berada di Uzbekistan. Di Uzbekistan. Jauhnya. Nantikan kejap lagi. Okey, dengarkan daripada Hafiz Hamid dan lagunya Habib di IKIM FM. Pilihan utama anda. Dan salam ke atas junjungan kau kekasih Allah, ya Rasulullah, Khatimul Anbiya, penghulu segala umat manusia hingga selamanya. Di kau Muhammad, di kau Nabi taubat, Nabi rahmat, ya Mustafa, ya Imam ya Rasulullah, ya Habibullah, An-Nabiyul Rahmah, An-Nabiyul Mulhimah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sirajul Munir, ya Nadhir, ya Bashir. Habibullah, Rasulullah, ya Nabiullah, Habibullah, Rasulullah, ya Nabiullah. Selawat dan salam ke atas junjungan kau kekasih Allah, ya Rasulullah, Khatimul Anbiya, penghulu segala umat manusia hingga selamanya. Di kau Muhammad, di kau Nabi taubat, Nabi rahmat, ya Mustafa, ya Imam al-Mursalin, ya Rasulullah, ya Habibullah, An-Nabiyul Rahmah, An-Nabiyul Mulhimah, ya Rasulullah, ya Habibullah,
Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan pada 28 hingga 30 April 2015 di Dewan Besar IKIM. Antara matlamat yang akan dibahaskan, krisis, cabaran dan prospek dalam usaha pemeliharaan dan pelestarian sumber biodiversiti di Malaysia, keperluan kerjasama dalam aspek pemeliharaan dan menyarankan amalan pemeliharaan biodiversiti yang berkesan menurut perspektif Islam. Berminat untuk menyertai seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan, hubungi unit program IKIM di talian 03 6204 6326 atau 322 atau layari www.ikim.gov.my atau e-kios.ikim.gov.my. Wah, anak-anak Ida semua sihat-sihatnya. Ida bagi makan apa? Ida bagi susu kambing Wildan. Susu kambing Wildan? Tak hamis ke? Tak hamis lah, sedap. Oh, menariknya. Apa khasiatnya? Banyak. Ia membantu sistem penghadaman dan sistem imunisasi badan. Ia juga kaya sumber protein dan mineral yang tinggi. Sesuai juga untuk wanita hamil, tak panas dan sangat memberi tenaga. Bagus ni. Apa lagi? Hubungi 019 965 3166 019 965 3166 atau layari Facebook Wildan Susu Kambing. Ejen dan stokis diperlukan. Al-Quran huwa kitabu kalamullah. IKIM FM akan membawakan secara langsung Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-58 tahun 1436 Hijrah bersamaan 2015 Masihi bermula pada 20 hingga 25 April 2015 di Dewan Muktamar Pusat Islam Kuala Lumpur. Jangan lupa ikuti lintas langsung bermula pukul 8.45 malam hingga 11 malam. Perpaduan Nadi Transformasi Ummah. Sama-sama membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Al-Quran, kalam Tuhan. Al-Quran, kalam Tuhan. Okay, jangan lupa nantikan minggu hadapan kami di IKIM FM akan bawakan kepada anda siaran secara langsung untuk tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-58 dan berlintas langsung terus dari Dewan Muktamar Pusat Islam Kuala Lumpur. Oh, itu dia, alhamdulillah. Sonok ya Faiz ya? Ya, insya-Allah minggu depan kita dengarkan ya. Dan kejap lagi kita akan terus sama ni bersama-sama dengan rakan kita di talian. Ya, rakan setugas kita yang berada di Uzbekistan. Dan sekejap lagi dalam perjalanan pulang ke Malaysia. Wah, kita doakan keselamatan dah nak mereka. balik dah ya. Ya, sekejap je kan. Apa yang dibawa pulang nantikan ya. Ya. Tapi yang pastinya dia ada bawa pulang ilmu untuk para pendengar kita ni. Dan yang bestnya adalah peserta ni dah pun dapatkan ijazah bersanad. Alhamdulillah. Untuk kitab Imam Al-Bukhari. Okey. Dan rakan-rakan saya kita dengarkan Mazlina Ismail kini berada di Uzbekistan atau secara tepatnya mungkin kawasan yang bergunung ganang berlaut berlembah. Wah, ni. gitu. Okey, kita dengarkan bicaranya. Teruskan rakan setugas Mazlina Ismail. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rakan saya Faiz di studio IKIM FM waktu ini dan saya untuk makluman Faiz dan rakan sebentar saja lagi pengembara Muslim IKIM FM ke Uzbekistan 2015 dah sampai minit-minit terakhir lah sebelum kita berangkat ke lapangan terbang untuk meninggalkan bumi Uzbekistan kembali ke tanah air. Sedar tak sedar dah hari ke-7 kami bersama semua sahabat-sahabat kira adik-beradik rakan pengembara Muslim IKIM FM ke Uzbekistan tinggal bersama untuk mengembara di bumi Uzbekistan mencari banyak tujuan, banyak manfaat masing-masing, ada pandangan masing-masing, ada orang kata sasaran untuk mencapai sesuatu dalam perjalanan pengembara Muslim IKIM FM ke Uzbekistan ini dan alhamdulillah kebanyakannya dan rata-ratanya telah berpuas hati kerana perjalanan sepanjang pengembara Muslim ini berjalan lancar dan juga orang kata mencapailah objektif kita untuk menerima pengijazahan sanad Imam Al-Bukhari yang telah diadakan di Masjid Imam Bukhari bersebelahan dengan makam Imam Al-Bukhari, Allahyarham Imam Bukhari rahimahullah. Dan kiranya waktu-waktu dah habis ni semuanya mungkin sedang agak letih lah setelah 7 hari mengembara betul lah dari bermulanya kita di Bukhara, kemudian bergerak turun ke Samarkand dan seterusnya di lokasi kita terakhir Tashkent. Dan alhamdulillah bersama dengan saya pada waktu ini
kita bersama dengan Cikgu Hasbiah Basiran. Cikgu Hasbiah dari mana, Cikgu? Daripada Melaka. Dah tahu dah, saya saja tanya kan. Cikgu Hasbiah kita, saya suka kerana tadi kita berkongsi-kongsi tentang apa agaknya yang telah kita capai sepanjang pengembaraan kita. Dan kalau rata-rata pun kita dah tanya banyak, ada yang kata berkenaan dengan ilmu, dari sudut hadisnya pentingnya kita mencari ilmu untuk, dan juga ilmu itu penting supaya mengelakkan perkara yang kita lakukan secara ikut-ikutan menyebabkan kejahilan, itu menyebabkan kita melakukan kekufuran dan juga khurafat dan sebagainya. Ada juga yang cerita pasal rata-rata kerana sifat bersyukur tinggal di negara yang aman, berbilang bangsa tu makanan kita macam-macam pun ada, dan sebenarnya banyak lagi angle. Tapi untuk cikgu sendiri, mungkin sebagai wrap up lah peserta kita, pengembara Muslim kita, pandangan cikgu sendiri, apa yang cikgu dapat capai sepanjang pengembaraan ke Uzbekistan ini, insyaAllah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur kerana dapat sampai sini, alhamdulillah. Dan saya rasa banyak perkara yang saya pelajari dari segi menambahkan iman, kerana dalam perjalanan ini banyak ilmu dan tarbiyah yang saya perolehi sepanjang perjalanan, dan banyak perkongsian bersama rakan-rakan juga yang mereka telah pun bersama dalam UK yang lain, dan ini adalah pertama kali dalam saya bersama IKIM lah, UK yang ke-34. Jadi dapatan saya itu 8 perkara yang telah pun kami dapat, iaitu kita kenalah antara lain pemimpin yang adil, adanya ulama yang memberi dakwahnya. Dan bagi saya sendiri adalah perkara yang kita kena bangunkan adalah di Malaysia itu iliyin, itu pekerja yang beriman, beramanah dan dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan mengikut syariah yang benar. Jadi itulah pada pandangan saya. Mungkin sebagai dari sudut cikgu sendiri kan, sebagai seorang guru, bila sebut tentang pekerja tu, rata-rata lah rakan-rakan pendengar kita semuanya pekerja lah, kalau tak pelajar ke ataupun bekas pekerja ke, masih lagi boleh. Mungkin bagaimana antara lain kita menyumbang untuk menegakkan agama Allah SWT itu dengan cara yang betul, mengikut kapasiti ataupun kemampuan kita? InsyaAllah bagi saya kerja itu bukan hanyalah kerja sebenarnya satu ibadah. Jadi laksanakanlah mengikut lulas-lulasnya, patuhi waktu, patuhi kehendak penjawat awam sekiranya bekerja sebagai penjawat awam. Jika bukan sebagai penjawat awam, sekiranya ia ahli penagihan, berniagalah dengan amanah. Sekiranya ia menulislah dengan penulisan yang menurut syariah. Sekiranya ia adalah orang-orang seni, maka seni yang disampaikan itu adalah seni-seni yang untuk menambahkan iman. Baik, insyaAllah. Kalau saya tanyalah, ada lagi pengembara Muslim IKIM FM pada masa akan datang ke lokasi lain, nak sertai lagi ke tidak? InsyaAllah, jika ada rezeki, ada kelambakan, ada kesihatan, memang saya akan ikuti mana-mana lagi kembara yang akan anjurkan oleh IKIM ini. Mungkin nak sarankan juga rakan-rakan di luar sana, pengembara Muslim yang seterusnya? Rakan-rakan yang mendengar radio IKIM, saya syorkan sekiranya anda ingin memang untuk berehlah atau melawat ke negara-negara asing, ikutilah rancangan IKIM dan dengarlah mana-mana ke mana mereka ingin pergi. Jadi ikutilah rombongan ini. Rombongan ini adalah rombongan yang penuh ilmu, yang bermanfaat, dan insya-Allah wang yang kita keluarkan itu bila Allah tanya kita boleh jawab bagaimana kita habiskannya, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Kita doakan semoga perjalanan kita pulang ke tanah air Faiz diredai Allah SWT, dan juga selamat sampai ke Kuala Lumpur. Dan juga saya nak ucap terima kasih kepada semua yang mendoakan kami, dan juga terima kasih kami telah pun sebentar tadi buat ucapan ringkas lah penutup kita adik-beradik, untuk ucapan terima kasih pada kedua pemandu pelancong Muslim kami, iaitu Ula namanya Ula tapi begitulah namanya, dan juga Johnny Bag. InsyaAllah semoga semuanya beroleh keberkatan di atas niat kita yang baik, insyaAllah. Dan saya nak ucap terima kasih juga kepada penerbit dan juga semua yang terlibat, kru produksi dan juga
di ground di Uzbekistan dan juga di Malaysia yang menjayakan lintas langsung rakaman TV dan sebagainya. InsyaAllah kita akan kongsikan sepenuhnya perjalanan pengembara Muslim IKIM FM ke Uzbekistan dalam travelog saya menerusi Radio IKIM FM dan juga TV IKIM. Nanti kita akan war-warkan insyaAllah. Sampai di sini saja laporan penutup saya ke Uzbekistan dan sampai bertemu kembali di Kuala Lumpur insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, jumpa lagi. Terima kasih rakan setugas Mazlina Ismail di Uzbekistan. Salam. Apapun kita doakan keselamatan mereka. Ya, dan insyaAllah selamat pulang lah. Nanti kan mereka akan kembali dengan travelog kembara Uzbekistan yang berkongsi kisah perjalanan mereka. Okey. Dan selepas ni kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Bicara kita sekali lagi untuk anda berkenaan dengan tajuk Kenali dan Ziarahi Penghuni-Penghuni Mulia Jannatul Baqi' hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini. Antaranya, peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Royal Brunei menawarkan penerbangan 2 kali sehari dari Kuala Lumpur ke Bandar Seri Begawan. Nikmati tambang istimewa ke ibu kota negara Brunei Darussalam, Dubai, London, Melbourne dan ke destinasi lain. Selain itu, penerbangan Royal Brunei juga menawarkan pakej lawatan ke Brunei selama 3 hari 2 malam bermula RM830 seorang sahaja. Tempah sekarang melalui laman sesawang flyroyalbrunei.com atau hubungi talian 03 2070 7166. Tidak termasuk cukai penerbangan dan surcharge. Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya. Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, anjuran Pusat Perundingan Dana Teknik IKIM PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015, The Cheringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03 6204 6325 atau SMS nama anda ke 016 279 6410 atau 012 7176 200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Susu Asakina sebut susu yang dirumuskan khas dari susu kambing tempatan. Susu Asakina diadun bersama-sama ginkgo biloba, kismis serta matna yang diasra untuk dijadikan minuman yang berkhasiat sebagai minuman harian anda. Susu Asakina memberi tenaga dan mampu menguatkan tulang dan mengenyangkan. Susu Asakina sungguh lazat. Dapatkan hari ini. Hubungi Azmir Hakim Enterprise 0552607006 atau 0195726162. Pakej Umrah Mekah Travel. Penginapan di Hilton dan hotel berdekatan masjid hanya dari RM5,990. Hubungi 017-880-6661 017-880-6661. Mekah Travel berpengalaman membawa ribuan jemaah umrah setiap tahun. Pakej cuti sekolah bulan Mei dan Disember. Pakej Ramadan dari RM6,990. Ingat Mekah, ingat Mekah Travel. Daftar sekarang. Hubungi 07-236-0899 atau 017-880-6661. Layari www.mekahtravel.com untuk tempahan. Pakej Hilton Mekah Travel. Hotel dekat, harga murah. Ikuti segmen tajaan khusus pembuatan air soya bersama Marketing Management Advance pada hari Ahad ini jam 12.15 tengah hari. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam semua rakan-rakan saya pendengar setia IKIM FM, kembali sekali lagi untuk Maulid at IKIM FM. Dan saya malam ini bersama dengan rakan setugas saya Hadari. Ya, alhamdulillah. Okay, Hadari, insya-Allah malam ini kita akan menimba ilmu bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Chol yang sudah pun berada di studio IKIM FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? كيف حالك فايز؟ Alhamdulillah كيف حالك حضري؟ Alhamdulillah khair Ustaz. Syukran Ustaz bersama-sama kita pada malam ini, Saban Minggu, untuk berkongsi ilmu pada malam ini. Dan insya-Allah topik bicara kita yang kalau minggu lalu Ustaz berkongsi berkenaan dengan ustuanah. Betul Ustaz, insya-Allah tajuk berkenaan dengan tiang-tiang yang berada di dalam Raudah Syarifah. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah bicara kita masih lagi berkisarkan tentang Madinatul Munawwarah, berkenaan dengan kenali dan ziarahi penghuni-penghuni mulia Jannatul Baqi'. Ya, betul, akan kita Faiz. kongsikan pada malam ini. Ya, kita sangat bertuah ya, sebab apa, perkongsian ilmu ini kita secara terus-menerus bersama dengan ustaz kita, Ustaz Muhadir, insya-Allah. Dan rakan-rakan saya, apa juga kemusykilan anda, boleh singgah ke laman Facebook kami, ya, di www.facebook.com/ikim.fm. Juga boleh bersama-sama di Twitter @Radio IKIM FM dan hubungi talian kami 0362051500. Sekali lagi bicara kita berkenaan dengan kenali dan ziarahi penghuni-penghuni mulia Jannatul Baqi'. Untuk itu terus setia bersama kami. Silakan Ustaz untuk bicara kita pada minggu ini. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق من رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين ومنعم الشاكرين، وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبركة وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Syukran jazilan kepada Faiz dan kepada Hadari. Hafizakumullah wa ra'akuma. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita berbicara satu tajuk yang mudah-mudahan akan memberikan kita pengenalan dan bertambah kasih sayang kepada orang yang dikasihi oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tidak semua orang boleh meninggal di tempat yang mulia, di bumi yang mulia. Nabi SAW menyebutkan, Man istata'a an yamuta fil Madinah falyamut fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Sesiapa yang di antara kamu boleh meninggal di bumi Madinah, maka meninggallah di bumi Madinah, kerana sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di bumi Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Hadis yang lain Nabi mengatakan, Man mata bi ahadil haramain bu'itha aminan yawmal qiyamah. Man mata bi ahadil haramain bu'itha aminan yawmal qiyamah. Sesiapa yang meninggal di salah satu bumi haram, iaitu Makkah ataupun Madinah, nanti bu'itha akan dibangkitkan sebagai orang yang aman daripada kesusahan, keluh kesah, huru-hara di hari kiamat. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
di dalam suatu hadis, ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard yaum al-qiyamah, thumma Abu Bakar, thumma Umar, thumma atiya ahli al-baqi' fayahshuruna ma'i, thumma antadhiru ahla Makkah fa-ahshuru bainal haramain. Nanti aku adalah orang yang pertama sekali akan terbelah tanah dan aku akan bangkit di awal sekali pada hari kiamat, kemudian diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian penduduk-penduduk Ahli Al-Baqi' yang dikuburkan di Ahli Al-Baqi', Jannatul Baqi' yang kita nak bicarakan ini, kemudian penduduk-penduduk di Makkah yang dikuburkan dekat Ma'la, barulah diikuti oleh orang-orang yang dikuburkan di tempat yang lain. Ini menunjukkan tentang kemuliaan bumi Madinah dan kemuliaan orang yang dikuburkan di bumi Madinah ini, terutama sekali di perkuburan Baqi' yang diistilahkan ulama sebagai Jannatul Baqi', syurga. Kalau dikatakan syurga, bermakna itu suatu tempat yang sangat mulia sekali. Kerana itulah jangan sampai tidak kita ziarahi perkuburan Baqi' itu, dan supaya kita lebih ada rasa touching dan kita tahu bagaimana menghormati orang yang hebat di situ, penghuni yang sangat mulia, mau tidak mau kita mesti kenal siapa mereka itu. Kerana bagaimana seseorang itu dihormati ketika hidupnya, begitulah sepatutnya dia dihormati ketika matinya. Bagaimana nak menghormati kalau tidak kenal siapa pemilik kubur itu? Maka malam ini kita sama-sama mudah-mudahan kenal. Bila pergi nanti, kita jangan anggap Baqi' ini sebagai perkuburan yang biasa-biasa sahaja. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad, menyebutkan tidak kurang daripada 10,000 para sahabat termasuk Ahlul Bait yang dikuburkan di Jannatul Baqi' ini. Masya Allah, tabarakallah. Bumi yang mengandung jasad-jasad yang mulia ini sudah pasti barakah, dan orang yang menziarahinya dan tahu akan kedudukan dan martabat mereka juga akan mendapat limpahan rahmat dan limpahan kurniaan, kasih sayang dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah hadirin, tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk masuk ke perkuburan Baqi' selepas subuh dan selepas asar. Untuk orang lelaki lah, untuk perempuan tidak diizinkan. Jadi bila kita masuk 30 meter daripada pintu kita berdiri itu, di situlah satu perkuburan yang agak kecil. Di situlah adanya jasad yang mulia Sayyidatuna Ummu Kalthum, Sayyidatuna Ruqayyah dan Sayyidatuna Zainab, semuanya binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kalau kita pergi 25 meter lagi ke sebelah barat di atas sedikit, di situlah kita akan berjumpa dengan perkuburan Ahlul Bait yang sangat mulia itu. Sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam sangat memuliakan mereka. Di situlah nanti kita akan lihat yang pertama sekali kubur Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjadi penghulu kepada wanita di syurga nanti. Dan beliau adalah seorang yang sangat dicintai dan dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daripada beliau keturunan yang sangat mulia sampai sekarang, kullu nasabin wa nasalin munqati'un illa nasabi wa nasali. Setiap keturunan, setiap susur galur itu akan terputus kecuali nasabku dan keturunanku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daripada keturunan beliaulah sampai sekarang Ahlul Bait itu berterusan sampai kepada hari kiamat. Di sebelah tepi kubur Sayyidatuna Fatimah dikatakan di situlah ditanamkan kepala Sayyidina Al-Husain bin Ali, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang syahid di Karbala. Dan ulama-ulama ahli sejarah antaranya As-Samhudi mengatakan kepala beliau yang mulia itu ditanamkan di sebelah kuburnya, ya.
Kemudian di sebelah kanan Sayyidatuna Fatimah, di situlah dikuburkan Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib, seorang ayah saudara Nabi yang sangat berjasa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menemani Nabi dalam perjanjian Aqabah pertama dengan yang kedua kalau tidak beliau? Bermakna suatu yang kontribusi ataupun contribution yang sangat besar, kerana wajah Nabi mirip dengan wajah beliau, wajah Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini. Maka apa-apa yang berlaku nanti kepada Nabi, dia dahulu sanggup untuk menerimanya. Akhirnya beliau sanggup untuk bersama Nabi dalam perjanjian Aqabah itu. Kemudian di belakang beliau, masih lagi kita bicarakan di perkuburan Baqi ini, di kawasan Ahlul Bait, di belakang beliau adalah cucu Nabi SAW, Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Dan di belakang beliau, belakang Sayyidina Al-Hasan adalah anak saudara beliau sendiri, iaitu anak kepada Sayyidina Al-Husain, iaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang sembahyang malamnya dan siangnya itu 1000 rakaat. Hadirin, masya-Allah. Kita pun hairan macam mana orang sebegini, masya-Allah, Faiz, 1000 rakaat sembahyangnya siang dan malam. Dan beliau dikatakan ketika meninggalnya, orang melihat ada bekas tali dekat pundaknya, dekat bahunya. Rupa-rupanya orang yang setiap malam menghantar kurma, tepung dan minyak di rumah, di hadapan rumah janda-janda dan orang yang kematian suami setiap malam, tidak diketahui sehingga meninggal beliau, tidak ada lagi orang yang memberikan kepada mereka, sehingga penduduk Madinah jadi bertanya-tanya siapa orang itu. Ketika dimandikan, maka ternyata dilihat ada bekas hitam dekat bahu beliau, dan itulah beliau orang katakan rupanya yang memberi ini di ketika orang tidur malam siapa? Adalah Sayyiduna Ali Zainal Abidin, cicit kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mulia sekali. Di sebelah tepi beliau, sebelah kiri, di situlah anak beliau yang sangat mulia, Sayyiduna Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Dan di antara Sayyiduna Muhammad Al-Baqir dengan Sayyidatuna Fatimah, di situlah anak kepada Sayyiduna Muhammad Al-Baqir itu, iaitu Sayyiduna Ja'far As-Sadiq yang sangat mulia. Kita mengasihi mereka, mereka lah Ahlul Bait, dan kita sangat meninggikan martabat mereka, sebab Nabi SAW meninggikan dan menyuruh kita untuk mengagungkan mereka. Cukuplah solat tidak akan sah kalau tidak menyebut tentang Ahlul Bait. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Di situ dibacakan doa para tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu punya buku yang khas. Hadari, nanti boleh baca kat situlah. Jadi malam ni kita nak kenal sahaja tanpa kita baca doa. Kemudian setelah kita kembali balik di perkuburan anak Nabi yang 3 orang tadi, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kalthum dan Sayyidatuna Zainab, 8 meter ke arah timur, di situlah kubur Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi. Kita yang beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita katakan mereka juga adalah Ahlul Bait. Yang dikatakan Ahlul Bait bukan sahaja yang kita sebutkan tadi, semua Ummahatul Mukminin adalah Ahlul Bait. Istimewanya yang dikuburkan di situ, 9 daripada 11 isteri Nabi semua dikuburkan di situ. Termasuklah Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Saudah, Sayyidatuna Zainab ibn Khuzaimah binti Khuzaimah, Sayyidatuna Ummu Salamah, Sayyidatuna Juwairiyah, Sayyidatuna Ummu Habibah yang dikenal dengan Ramlah binti Abi Sufyan, Sayyidatuna Sofiyah dan Sayyidatuna Zainab bin Jahash. Adapun Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dikuburkan di Ma'la, Makkah, dan Sayyidatuna Maimunah
binti Harith dikuburkan dekat Makkah juga, satu tempat yang bernama Sarif. Sebelum jalan dekat tol, dia ada kawasan itu. Lebih kurang 18 km sebelum masuk ke bumi Makkah, di situlah beliau dikuburkan jasadnya. Semua yang 9 ada dekat situ, Masya Allah, tabarakallah. Yang kita selalu membaca hadisnya, riwayat Aisyah, riwayat Juwairiyah di situ. Maka sangat berkhidmat mereka kepada agama. Kenapa kita tidak menghormati dan ingin mengenali mereka? Hadirin, tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya sebutkan begini, mungkin ada orang bertanya, kan Faiz, kenapa harus disebut tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Saya difahamkan kawan-kawan kita di bumi Makkah dan Madinah macam minggu lepas kan, Hadari Faiz, ada juga yang ikut, yang mendengar pada malam ini. Nah, termasuklah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Salahuddin yang hari itu. Sebab itu kita sebutkan tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau mereka dengar ni, maka bertambah tahu dan bertambah ingin untuk pergi ke sana. Kita lanjutkan sedikit. Selepas kita menziarahi Ummahatul Mukminin di 5 meter sebelah kiri, di situlah perkuburan sepupu Nabi yang bernama Sayyiduna Uqail bin Abi Talib, dan di situ juga kuburnya Sayyiduna Abdullah bin Ja'far At-Tayyar yang dalam peperangan kedua tangannya itu dilibas sampai putus kedua belah tangannya. Nabi mengatakan, aku melihat dia terbang nanti dalam syurga nanti, dia terbang dengan sayap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kepada beliau. Di situlah juga saudara sepupu Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harith. Kemudian setelah kita pergi ke situ, kita pergi ke timur sekitar dalam 10 meter. Di situlah ada sosok tubuh yang sangat mulia. Kalau kita tahu, mungkin tak kuat untuk kita melaluinya, sebab orang ini mimpi Nabi setiap malam, Hadari. Setiap malam mimpi jumpa dengan Nabi. Dan beliau tidak akan buang air besar ataupun air kecil, melainkan beliau akan pergi jauh daripada tanah haram Madinah itu sampai ke border yang dikatakan tanah halal untuk buangkan apa yang perlu di situ, qada hajat, kemudian datang balik. Kerana memuliakan Nabi, tidak mahu membuang qada hajat di bumi haram itu, sebab tanah itu mengandung jasad yang sangat mulia Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibagi khalifah dengan kuda kerana khalifah sangat sayang padanya, tidak pernah sekalipun naik atas kuda. Sebab beliau katakan, kalau naik atas kuda, kuda itu memijak bumi, bumi itu ada jasad Nabi yang sangat mulia. Kerana cintanya kepada Nabi SAW. Tidak pernah diriwayatkan Imam Malik ini yang kita bicarakan meninggalkan Madinah sepanjang hidupnya, tidak pernah. Ulama katakan kerana beliau Masya Allah sangat cinta kepada Nabi, tidak mahu berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah jasad yang sangat mulia Imam Malik rahimahullahu taala yang menulis kitab Muwatta yang sangat barakah dan karamah itu disemadikan. Dan dikatakan di sebelah kiri beliau ini, qil dikatakan, di situlah dikuburkan jasad Maulana Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Ada juga yang mengatakan di tempat lain pun begitu. Di situlah secara pasti dekat border, dekat corner kita nak berjalan dekat simen tu, jalan simen yang baru dibuat. Di situlah jasad Imam Malik yang sangat mulia. Hadirin, siapa yang berada di kepala Imam Malik, kuburnya itu berada di kepala Imam Malik, bermakna kakinya di atas kepala Imam Malik, orang ini bukan sebarang. Beliaulah guru kepada Imam Malik rahimahullah, Sayyiduna Nafi', Imam Nafi', maula kepada Ibnu Umar. Beliau asalnya adalah hamba kepada Ibnu Umar, dimerdekakan, tapi tetap setia dengan tuannya, tidak mahu balik ke kampung. Itu namanya maula. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bayangkan siapa Imam Nafi' ini. Beliau asalnya hamba,
akhirnya menjadi guru kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala alaih. Masya Allah, tabarakallah. Imam Malik ini dikatakan ulama, la yufti bil Madinah illa Malikun. Tidak ada yang boleh berfatwa di Madinah melainkan Imam Malik. Kenapa? Pernah berlaku satu peristiwa di mana seorang yang memandikan jenazah perempuan, yang memandikan jenazah itu pun perempuan, dia terkeluar perkataan yang tak elok hadari. Dia sebut apa? Ketika memandikan jenazah perempuan, maka sampai ke kawasan itu, kawasan sulit itu, dia pun sebut dengan perkataan ini, lebih kurang perkataannya, berapa ramai sudah lelaki bersama dengannya. Ini menuduh orang yang baik, kan Faiz? Akhirnya Allah tunjukkan lekat tangannya itu ke di kawasan itu. Akhirnya ulama berbincang apa yang harus dilakukan. Ada pendapat pertama mengatakan kita selamatkan orang yang hidup, sebab yang mati sudah nak dibuatkan macam mana. Akhirnya macam mana? Dibedah di kawasan tangan itu untuk selamatkan yang hidup. Kerana yang hidup itu harus diselamatkan. Ulama kedua mengatakan tidak boleh, sebab ada riwayat menyebut jangan kamu merosakkan mayat, sebab nanti akan dipersoalkan oleh Allah. Lalu bagaimana? Potong tangan yang hidup tadi. Masya Allah. Ini yang disebut ditelan apa Faiz? Ditelan mati di luar mati bapak Ustaz. Ditelan mati mati mak Ustaz. Di luar mati bapak Ustaz. Lebih kurang. Yang penting antara duanya mati begitu. Masya-Allah. Salah satu. Subhanallah. Akhirnya Imam Malik datang. Imam Malik bertanya pada perempuan tadi, berbicara denganku secara jujur, apa yang kamu telah katakan? Akhirnya dia mengiktiraf bahawa dia menuduh perempuan ini berzina. Imam Malik mengatakan, hendaklah kamu sekarang beristighfar. Maka setelah dia menyesali dan beristighfar, tercabut tangan tadi yang lekat tadi itu, tercabut. Jadi akhirnya Imam Malik itu dikenal dengan ulama yang ahlu syariat, dengan ahlu hakikat, sehingga ulama lain mengatakan la yufti bil Madinah illa Malikun. Itu asal yang disebut kalam tadi. Tidak boleh, tidak ada yang berfatwa di Madinah melainkan Imam Malik. Imam Malik yang kita bicarakan ini, Imam Nafi hamba pada asalnya, tapi menjadi guru kepada Imam Malik yang sangat mulia ini. Masya Allah. Kenapa? Semuanya kerana ilmu. Kita akan sambung yang lain-lain lagi selepas ini. Penghuni-penghuni yang mulia yang ada di bumi Baqi' yang sangat barakah dan mulia ini. Hadza wabillahi taufiq. Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna طمعون في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار
فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita menziarahi Imam Malik dan Imam Nafi' Maula Ibn Umar, kalau kita lanjutkan 20 meter ke atas, situ nanti kita akan lihat satu perkuburan walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya di situ disimpan jasad yang sangat mulia. Siapa? Sayyiduna Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi yang bernama Ibrahim, daripada ibunya iaitu Maria Qibtiyah, wafat ketika umur 18 bulan. Nabi sangat kasih dan sayang sangat dengan beliau. Jadi ketika seorang sahabat lain yang bernama Uthman bin Mad'un, beliau adalah muhajirin yang pertama sekali dikuburkan dekat situ. Orang muhajirin daripada Makkah yang berhijrah ke Al-Madinah, orang Ansar yang asalnya adalah penduduk Aus dan Khazraj. Akhirnya mereka itu disatukan Nabi, walaupun dahulu 128 tahun perbunuhan, disatukan Nabi, maka mereka menjadi satu kelompok yang disebut sebagai Al-Ansar, yang menolong. Kenapa menolong? Kerana mereka menolong orang muhajirin yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Jadi orang muhajirin yang pertama meninggal dan syahid di situ siapa? Dikuburkan di situ yang kita sebutkan tadi, Sayyiduna Uthman bin Mad'un. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan ketika meninggal Sayyiduna Uthman bin Mad'un, Nabi mencium wajahnya dan menitis air mata Nabi. Sangat sayang Nabi kepadanya, dan Nabi mengatakan beliau adalah ketua daripada kita. Bermakna satu pengakuan daripada Nabi tentang keimanan dan tentang kepimpinannya. Dan istimewa sekali ketika beliau wafat, Nabi katakan letakkan batu besar dekat kubur Sayyidina Uthman bin Mad'un. Di sinilah ulama mengatakan boleh kalau kita nak letak nisan, batu nisan. Sebab Nabi mengatakan nanti boleh siapa yang meninggalkan di kalangan ahli keluargaku, aku akan letakkan dekat dengan perkuburan Uthman ini. Kenapa ulama katakan ini sebagai konsep tabarruk, barakah, untuk disemadikan dekat dengan orang-orang yang salih. Dan ini disebut oleh konsep tabarruk ini dekat kubur. Kalau boleh kita memang, kalau bolehlah disemadikan di sebelah orang-orang yang salih, orang-orang yang bertakwa. Sebab konsep tabarruk itu dengan orang meninggal, sama-sama meninggal, disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada Sahihul Bukhari. Di situ, walaupun kuburnya nampak kecil, di situ jugalah dikuburkan sahabat Nabi yang utama. Siapa? Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Beliau ini orang kaya kan, Adari dengan Faiz. Di waktu hidupnya, beliau pernah di-offer oleh Sayyidatuna Aisyah untuk dikuburkan di sebelah Sayyidina Umar.
Hadirin yang dimuliakan Allah, tetamu Allah dan tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastikan kita berada di pintu yang kedua, kemudian dongakkan sedikit ke atas, lihat ada satu lampu di situ. Kalau kita usahakan untuk bertepatan bagi salam Nabi di situ, sebab lampu itu di situlah tepat kepalanya Nabi yang mulia, kepala Nabi yang mulia dengan jasad sekali lah, tapi kepala yang mulia jasadnya dekat situ, setentang satu lari dengan lampu itu. Kemudian barulah satu step ke sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian satu step sebelah kanan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya di tepi Sayyidina Umar di situ ada lagi kosong. Dulu Sayyidatuna Aisyah pernah tawarkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf tadi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kerana tawaduknya katakan tak layak dia untuk dikuburkan di situ. Faizna, akhirnya